Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi video kali ini kita akan membincangkan tentang bagaimana penyusuan Rasulullah SAW. Ketahuilah para sahabat, yang mana mengikut adat kebiasaan bangsa Arab ialah orang dari bandar Mekah akan mencari ibu susuan untuk anaknya, kerana mengikut pendapat mereka, tenaga perempuan dari kawasan pedalaman lebih kuat dari perempuan bandar dan perempuan kampung juga lebih aktif dari perempuan bandar. Jadi, jika anak mereka disusukan dengan orang yang bertenaga dan aktif seperti perempuan pedalaman, maka anak mereka akan besar dengan bertenaga seperti orang pedalaman. Jadi, sekumpulan wanita yang seramai 10 orang dari Bani Sa'ad datang ke Mekah untuk mengambil upah menyusukan bayi, dan di antaranya ialah Halimah Sa'diyah, orang yang terpilih Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyusukan baginda sallallahu alaihi wasallam. Halimah ini orang miskin dan ada beberapa orang anak yang selalu kelaparan dan mempunyai unta yang begitu lemah kerana kekurangan makan. Ketika rombongan mereka perempuan Bani Sa'ad datang ke Mekah, Halimah ialah orang yang paling terakhir sampai ke sana, dan apabila beliau sampai, hanya ada seorang bayi, iaitu baginda Rasulullah SAW, dan beliau merasa berat untuk menerima. Mengapa? Kerana Rasulullah SAW ialah anak yatim, dan pemberian upah anak yatim akan diberikan oleh datuknya. Selalunya pemberian datuk tidak sebanyak pemberian ayah. Lalu selepas berbolak-balik berusaha ke sana ke sini untuk mencari bayi lain, akhirnya kerana tidak ada jalan lain, beliau mengambil baginda sallallahu alaihi wasallam kerana katanya tidak mahu pulang ke kaumnya dalam keadaan tangan kosong. Ketika ia mengambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu hendak cuba memberikan susu, beliau memberikan susu dari putingnya yang di sebelah kiri, dan Rasulullah SAW menolak. Lalu beliau memberi susu dari putingnya yang di sebelah kanan, barulah baginda SAW menerimanya. Di antara beberapa keajaiban yang terjadi ialah bila mana Rasulullah SAW meminum susunya, susu itu bertambah banyak dan mencukupi untuk semua anak-anaknya, padahal beliau sendiri kurang susunya kerana beliau kurang makan. Begitu juga haiwan yang tunggangan yang tadinya begitu lemah, tetapi selepas Rasulullah SAW menaikinya, unta itu menjadi bersemangat dan membuktikan beliau yang asal lambat 10 hari dan sahabat-sahabatnya yang lain kini sampai lebih awal dari mereka semua. Ketahuilah para sahabat, di antara keajaiban yang terjadi ketika Rasulullah SAW di sana, iaitu yang pertama, susu kambingnya yang semakin banyak dan kambingnya semakin bertenaga. Yang kedua, tangan Rasulullah SAW menjadi penyembuh jika diletakkan pada orang yang sakit. Tempoh penyusuan hanyalah 2 tahun mengikut perjanjian mereka, dan bila mana Rasulullah SAW sudah berumur 2 tahun, baginda SAW harus dikembalikan kepada ibunya, dan di sini hati beliau menjadi berat kerana kehadiran Rasulullah SAW ibarat membuka rezekinya, dan bila mana tiada Rasulullah SAW, maka rezekinya tertutup. Jadi apabila beliau sampai ke Mekah, beliau memujuk Sayyidah Aminah agar memberikan lagi sedikit tempoh, dan Sayyidah Aminah bersetuju. Ini kerana pada waktu itu tersebar satu wabak penyakit yang membunuh ramai orang. Oleh kerana cintanya kepada anaknya, maka Sayyidah Aminah pun mengizinkan Halimah untuk menjaga Rasulullah SAW ketika itu. 3 perkara yang kita perlu tahu dalam kisah ini. Yang pertama, berita yang mengatakan Sayyidah Aminah tidak mempunyai susu adalah tidak benar. Yang kedua, berita mengatakan bahawa Halimah tidak mahu memilih Rasulullah SAW kerana beliau anak yatim yang miskin ialah salah. Akan tetapi Rasulullah SAW adalah kaya. Yang ketiga, jika ada yang mengatakan Sayyidah Aminah tidak menyayangi anaknya, maka ini adalah salah.